Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, so hari ini kita nak sambung lagi tajuk pelajaran kita untuk pelajaran Tauhid bagi pelajaran yang ketiga bagi tahun 6. So hari ini kita nak masuk berkenaan dengan satu perkara yang luar biasa yang dipandang oleh syarak. Dan sesuatu perkara yang luar biasa ni, kalau misal kata istilah biasa kita panggil apa? Kalau misal kata sesuatu tu, kalau burung biasa boleh terbang, tu biasa. Tapi kalau gajah boleh terbang, itu luar biasa. Biasa kita panggil apa? Magic, betul tak? Tapi hari ni kita bukan nak cerita pasal magic, tapi kita nak cerita berkenaan dengan dalam Islam adanya perkara luar biasa yang berlaku, tapi dia diklasifikasikan. Ada sesuatu perkara yang berlaku secara istilah kita orang biasa kita panggil magic adik-adik. Tapi dalam Islam dia panggil satu perkara yang berlaku itu ikut keadaan semasa yang berlaku. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan beberapa perkara. Kalau misal kata ada yang buku kat depan, boleh buka muka surat 26. Tajuknya Irhas, Karamah, Ma'unah, Istidraj, Ihanah dan Sihir. Hari ni kita nak mula dulu dengan Irhas. Apa itu Irhas? Kalau buka muka surat 27, erti Irhas ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada seseorang sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maksudnya, kalau ada satu perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang lelaki sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka itu dianggap sebagai Irhas. Ada Irhas tak sekarang? Sekarang dah tak ada Irhas. Last Irhas berlaku kat siapa? Dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi, ada satu peristiwa yang mana Nabi nak pergi ke Syam. Syam ni negara yang besar. Dia meliputi Jordan, Mesir, Syria, kawasan tu lah. Sebab dulu Syam ni besar, tempat pusat perdagangan. Jadi Syam ni, Nabi on the way nak pergi Syam ni, adanya awan. Awan tu menaungi Nabi. Awan tu follow Nabi. Maksudnya bayang-bayang awan tu kena kat Nabi. Maksudnya Nabi jalan kat padang pasir tu, Nabi tak kena panas. Ini Irhas, perkara luar biasa yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang akan menjadi Nabi ataupun Rasul. Baik. Perkara luar biasa yang kedua ialah karamah. Karamah ni ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada seseorang wali atau hamba Allah yang soleh. Maksudnya kalau misalnya hamba Allah tu soleh, rajin solat, banyak solat sunat, puasanya banyak, zikirnya banyak, cakapnya elok-elok, akhlaknya mulia, Allah akan bagi dia karamah. Karamah ni macam mana? Karamah ni satu penghormatan, kurniaan kepada Allah, daripada Allah kepada orang tu sebagai penghormatan kepada yang menerimanya. Karamah ni bukan semua orang, ni orang alim saja. Hamba Allah dipanggil waliullah. Waliullah ni orang yang sangat taat pada Allah, orang yang Allah Ta'ala pilih. Dia ni seorang hamba yang soleh, bukan Nabi, tapi hamba Allah yang soleh. Yang ni pernah berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nak pindahkan istana istana Ratu Sabak ke Palestin. Nak daripada Ratu Sabak ni nak pindahkan ke Palestin bukan gunakan jin. Nabi Sulaiman ada cerita kata istana tu dipindahkan oleh jin. Tak, sebenarnya istana tu dipindahkan oleh seorang hamba Allah, rakyat Nabi Sulaiman. Dia pindahkan dalam sekelip mata. Sekelip mata. Okey. Baik. Perkara luar biasa yang ketiga. Ketiga ialah Ma'unah. Ma'unah ni apa ya? Ma'unah ni ialah pertolongan luar biasa. Ni pertolongan pula. Pertolongan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Pernah tak kita
dengar aksiden, satu kemalangan telah berlaku di satu tempat, lepas tu kereta remuk hancur tapi orang selamat, ataupun remuk hancur teruk kereta dia tapi orang cedera ringan. Yang ni namanya ma'unah. Allah bagi pertolongan. Katakan ada pernah satu kejadian, orang meninggal, bayi tu selamat. Bayi mana ada tangan, mana ada kaki yang boleh tahan dashboard ke apa ke, tapi dia je yang selamat. Ni hebatnya Allah Ta'ala. Bukan hebat orang tu, hebatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ma'unah. Contoh kan, kita pernah pegang pisau. Pisau tu jatuh, sikit lagi nak kena kaki kita. Lepas tu kita akan cakap apa? Nasib baik. Bukan nasib baik, itu namanya ma'unah. Ma'unah. Ma'unah ni Allah Ta'ala bagi pertolongan pada kita secara luar biasa. Patut ucapan kita bukannya nasib baik, tapi ucapan kita, Alhamdulillah, syukur tak kena kaki. Itu ucapan yang paling baik. Itu namanya ma'unah. Okey, boleh dapat. So 3 irhas, karamah dengan ma'unah. Okey, buka muka surat 28. Muka surat 28 ada tajuk istidraj. Pernah dengar istidraj? Pernah tak? Istidraj ni, kalau kita nak tahu, dia adalah kurniaan Allah yang tidak kepada orang yang tidak diredai, kepada orang-orang yang zalim dan fasik, untuk jadikan mereka ni bertambah-tambah fasik, bertambah-tambah kezalimannya. Sebagai contoh, pernah tak kita tengok orang tak solat? Ustaz, orang ni tak solat tapi dia kaya, Ustaz. Kaya. Ustaz, orang ni dia derhaka dengan mak ayah dia. Dia cakap main lepas dengan mak ayah dia. Solat dia tak buat, Ustaz, tapi dia pandai. Ini namanya istidraj. Istidraj bukan semata-mata kurniaan Allah dari segi kekayaannya, tapi apa-apa saja nikmat Allah bagi dia lagi senang. Allah Ta'ala bagi dia lagi kaya. Allah Ta'ala bagi dia pandai, walaupun dia banyak buat dosa. Ustaz, contoh, pelajar darjah 6. Ustaz, itu hari saya tengok bulan puasa, dia tak puasa, Ustaz. Tapi Ustaz, dia pandai, Ustaz. Dia pandai dia tu adalah istidraj daripada Allah. Kaya dia tu boleh jadi dia kaya, tapi kaya dia ni lupa dengan Allah. Makin dia kaya, makin dia lupa. Makin dia kaya, makin dia lupa. Ini namanya istidraj. Orang yang Allah Ta'ala bagi istidraj ni, tandanya Allah Ta'ala benci. Makin banyak Allah Ta'ala bagi nikmat supaya dia makin lupa kat Allah. Allah Ta'ala tak nak pandang dah dia. Sebab Allah Ta'ala maha kaya, nak bagi je. Jadi istidraj ni, mudah-mudahan kita terhindar daripada itu. Biar kita dapat ma'unah, jangankan kita dapat istidraj. Bila istidraj, tanda Allah Ta'ala tak sayang. Baik, yang kelima. Yang kelima apa? Ihanah. Ihanah ni pun kita tak nak. Istidraj kita tak nak, ihanah kita tak nak. Mudah-mudahan kita dapat ma'unah, ataupun kalau misalnya kita ni banyak amalan, mudah-mudahan ada karamah. Ihanah ni apa? Ihanah ni perkara yang luar biasa berlaku kepada pendusta yang mengaku Nabi. Orang yang mengaku Nabi. Ngaku jadi Nabi. Contohlah, dia ni Nabi lah, Nabi akhir zaman lah, selepas Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad ada Nabi, tapi dia mengaku jadi Nabi. Bila dia mengaku jadi Nabi, maka tiba-tiba dia ada satu kuasa luar biasa. Yang ni bukan sihir. Dalam Islam dipanggil dipanggil ihanah. Ihanah ni macam mana? Contoh, ketika mana Musailamatul Kadzab ni, selepas kewafatan Nabi SAW, dia mengaku dia jadi Nabi. Jadi dia ni konon-kononnya dia nak mengubati orang buta sebelah mata. Bila dia mengubati orang sebelah mata, tiba-tiba akhirnya orang tu jadi buta dua-dua mata. Kan pelik. Dan ada juga kadang-kadang zaman sekarang ni yang mengaku jadi Nabi, yang mengaku jadi Tuhan, diorang boleh bagi bayangan ataupun mimpi pada pengikut-pengikut dia. Yang ni kena hati-hati. Ini namanya ihanah. Ihanah ni menyebabkan orang jadi percaya, orang jadi taksub, orang jadi terikat, jadi terikut dengan orang yang ada ihanah ni. Hati-hati adik-adik. Jadi kalau misalnya kata kita ni, kita kena faham dalam konsep tauhid,
Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nabi dah lepas tu. Lepas tu tak ada lantikan nabi baru, tak ada. Tak ada nabi untuk bangsa tertentu, tak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Dah tak ada nabi dah. Okey, baik. Yang keenam ialah sihir. Sihir ni biasa kita dengar, sihir. Sihir ni apa? Sihir ni ialah persepakatan antara tukang sihir dan jin. Maksudnya dia guna makhluk halus. Ihanah tadi lain. Ihanah tadi memang Allah Ta'ala bagi, tapi pada orang yang mengaku Nabi. Itu pemberian tu atas izin Allah, tapi atas supaya apa? Supaya macam istidraj lah. Orang tu makin lalai. Tapi sihir ni adalah perjanjian antara tukang sihir dengan jin, dengan ketentuan bahawa tukang sihir akan melakukan pelbagai keharaman dan kesyirikan. Contoh, tukang sihir janji bila jin tu tolong dia, tukang sihir bagi makanan, bagi isap darah ke, isap jari kaki dia ke. Ni tukang sihir janji. Jadi itu satu persepakatan. Jadi tak boleh dalam dalam Islam sihir tak boleh. Istidraj kita nak elak, ihanah kita tak nak, sihir kita jauhkan. Kita tak nak. Jadi nak belajar sihir ni boleh tak? Tak boleh. Tak boleh belajar sihir. Tak boleh belajar sihir. Jadi kalau misalnya kata kita ni nak tahu berkenaan dengan perkara luar biasa dalam Islam, inilah asasnya, ada 6 perkara. Irhas untuk perkara luar biasa. Semua ni perkara luar biasa. Yang pertama, irhas yang diberikan kepada Nabi. Yang kedua, karomah diberikan kepada orang alim, waliullah. Yang ketiga, ma'unah, pertolongan luar biasa yang Allah Ta'ala bagi pada orang-orang awam lah. Yang keempat, istidraj. Allah Ta'ala bagi sesuatu dalam keadaan Allah Ta'ala murka supaya orang tu makin jauh. Yang kelima, ihanah. Allah Ta'ala bagi perkara luar biasa kepada orang yang mengaku jadi Nabi, supaya dia makin sesat. Dan sihir, perkara luar biasa, dia adalah satu perjanjian, persepakatan antara tukang sihir dengan jin. Allah Ta'ala rakamkan berkenaan dengan sihir ini pada surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi adik-adik boleh baca muka surat 26, 27, 28 dan 29. Okey. Baik. So insya-Allah nanti kita akan sambung untuk kelas yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.